السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada pagi ini menyambung perbahasan daripada 30 teknik tepat tadabbur Al-Quran. Terakhir kita berhenti pada muka surat 104, iaitu pada teknik yang kelima, memahami ayat Makkiyah dan Madaniyah. Jadi antara teknik tadabbur Al-Quran peringkat pertengahan yang diletakkan oleh penulis ialah kepada kita ni untuk kita kenal, boleh mengenal pasti ayat Makkiyah dan juga ayat Madaniyah. Kita tengok apa yang dia sebut dalam buku. Dia kata secara umumnya pengertian Makkiyah dan Madaniyah boleh dibahagikan kepada 4 kategori. Maknanya definisi Makkiyah Madaniyah ni tidak sepakat di kalangan para ulama. Ada definisi-definisi yang berbeza-beza. Cuma kita akan kenal pastilah ini ialah pandangan yang paling ramai ulama bersetuju dengannya, ataupun kita sebut sebagai jumhur. Yang pertama dia sebut kategori pertama, mulahazat makanin nuzul, memperhatikan tentang tempat turunnya ayat. Secara geografi ayat tu turun di mana. Ayat yang diturunkan di Mekah dan yang diturunkan dalam perjalanan hijrah ke Madinah sebelum Nabi SAW sampai ke Madinah adalah termasuk dalam ayat Makki. Apa-apa saja ayat yang turun sebelum Nabi hijrah, walaupun ianya bukan berada di Mekah, penurunan tu bukan turun di Mekah, tapi dia belum hijrah, ini semua dikategorikan sebagai Makkiyah. Ayat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan setelah sampai di Madinah adalah termasuk daripada ayat Madani. Apa yang turun lepas pada hijrah, walaupun luar pada Madinah, ianya dikira sebagai Madaniyah. Sebab ada sebahagian orang dia faham Makkiyah ni yang turun di Mekah, Madaniyah yang turun di Madinah. Dari segi istilah tu memang perkataan tu menunjukkan macam tu, tapi untuk mengkhususkannya dia tak boleh semudah tu saja. Jadi para ulama melihat perlu dibuat jurang pembeza sebelum hijrah dengan selepas hijrah. Ini yang diketengahkan oleh Az-Zarkashi dalam kitab dia Al-Burhan fi Ulumil Quran. Yang kedua, mulahazat al-mukhatabin fi nuzul, melihat kepada siapa ayat tu dituju. Itu kategori kedua. Kategori pertama tengok tempat ataupun tengok fasa masa. Kategori kedua ni ialah melihat siapakah kumpulan sasar yang disebutkan oleh ayat tu. Teori yang berorientasikan pada subjek, siapa yang dituju dalam ayat. Jika subjeknya ialah orang-orang Mekah,
maka ayat yang diturunkan dinamakan Makkiyah. Ini pada muka surat 105. Jika subjeknya adalah orang-orang Madinah, maka ayat yang diturunkan disebut sebagai Madaniyah. Dinamakan ayat Makkiyah ialah ayat-ayat khitab. Khitab ni maksudnya kumpulan sasar. Tuhan nak bercakap dengan siapa? Kepada penduduk Mekah dengan lafaz ya ayyuhan nas, ataupun dalam kurungan disebut wahai manusia. Maknanya kalau ayat tu dia ada mention, dia ada sebut wahai manusia, yang ni khusus untuk orang Mekah, yang ni Makkiyah. Ataupun wahai orang-orang kafir, ataupun ya benda Adam, wahai anak Adam. Maknanya ni intonasi-intonasi yang menunjukkan kumpulan sasarnya ialah orang Mekah yang belum lagi majoriti Muslim pada waktu tu, dan sebagainya. Maknanya banyak lagi lah petunjuk-petunjuk lain. Sedangkan yang dimaksudkan ayat-ayat Madaniyah ialah ayat panggilan kepada penduduk Mekah. Semua ayat yang dimulakan dengan nida. Nida tu maksud dia panggilan yang berbunyi ya ayyuhallazina amanu. Ini semua termasuk ayat-ayat Madaniyah. Yang ni saya kira maklumat yang kita biasa dengar, bukan maklumat yang asing. Maklumat yang memang dah selalu kita dengar bila mana nak buat pengelasan ataupun nak buat pengkategorian antara Makkiyah dengan Madaniyah. Itu kategori yang kedua. Kategori yang ketiga, mulahazat zamanin nuzul. Melihat kepada sejarah latar apa yang menyebabkan ayat itu turun. Teori yang berorientasikan pada sejarah waktu turunnya ayat Al-Quran dijadikan tonggak ukuran ialah hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Kategori ketiga ni lebih kurang dengan kategori yang pertama, iaitu melihat kepada tempat turun ayat. Sebab memang sejarah tu dia akan berkait dengan tempat turun ayat tu lah, satu-satu kawasan tu. Pengertian Makkiyah menurut teori ini ialah ayat-ayat yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad berhijrah ke Madinah, walaupun turunnya ayat itu di luar kota Mekah, seperti ayat-ayat yang turun di Mina, di Arafah dan juga Hudaibiyah. Sedangkan pengertian Madaniyah ialah ayat-ayat yang turun setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Contoh surah Al-Maidah. Surah Al-Maidah ni beberapa ayat dia dikatakan ayat yang terakhir turun pada Nabi. Semuanya turun di waktu fasa berlakunya Hajjatul Wada', haji terakhir Nabi. Bila sebut haji ni di Mekah, dia tak berlaku di Madinah. Nabi berwukuf di Arafah, Nabi berada di Mina. Ini semua tempat-tempat manasik haji ni semua ada di Mekah. Tapi dengan sebab ayat tu dia turun selepas daripada hijrah Nabi, ayat tu dan surah tu dikategorikan sebagai Madaniyah juga. Itu maklumlah. Sebab kalau kita buka apa-apa saja Quran yang dicetak, dia akan kategorikan Al-Maidah sebagai Madaniyah. Nak mudah kita tengok dalam telefon, aplikasi Quran apa semua ni, dia buat macam tu. Kategorian dia memang macam tu. Tak kira lah apa-apa saja aplikasi Quran yang ada sekarang. Dah banyak aplikasi Quran. Cuma nak sebutnya yang mudah lah. Sebab zaman sekarang ni kita nak dapatkan Quran bukanlah benda yang payah. Tak perlu beli pun. Kadang-kadang kita hanya download saja. Itu ialah daripada lapang yang Tuhan beri pada umat akhir zaman ni. Bila mana lapang banyak, nak kena tanya nanti pun banyak lah. Sebab semakin moden zaman, semakin terbuka zaman tu, maka semakin beratlah tanggungjawab orang yang berada pada zaman itu. Sebab ruang-ruang untuk mendekatkan diri dengan Al-Quran ni semakin luas. Jadi ruang-ruang untuk mencipta alasan depan Tuhan pun semakin sempit. Sebab sekarang kalau kita tengok, siapa yang tak terkena kemodenan telefon pintar ni? Ada orang kata orang asli. Tak. Orang asli dalam kampung dia tu pun, dia dah dapat internet, dah ada telefon tu pun, dia orang dah boleh dengar. Maknanya kalau zaman sekarang, kalau orang kata payah nak pergi kuliah apa semua, payah mendapatkan ilmu, dia satu alasan yang orang kata apa? Alasan yang hampir tak boleh diterima dan tak sah, tak valid depan Tuhan. Melainkan dia memang orang yang memang tertutup terus, tak dapat apa-apa.
ataupun dia duduk di negara yang ada telefon tapi banyak dia punya internet tu disekat oleh kerajaan dia, tu tak apa. Macam tempat kita ni nak download Quran, kita punya badan yang jaga aplikasi dia tak block yang tu, dia tak block pun yang tu, kita boleh download apa saja aplikasi kita boleh download. Jadi menyebabkan kita punya hujah tu kurang. Hujah untuk kita kata payahlah saya nak baca Quran, payahlah saya untuk itu, untuk ini. Sebab kalau kita tengok aplikasi Quran sekarang, kalau tak boleh baca, dia dah ada satu bahagian tuan-tuan boleh download audio dia, suara qari yang membaca. Bukan satu dua qari, puluhan qari yang ada situ. Tuan-tuan boleh pilih nak yang baca laju, nak yang baca cepat. Bahkan saya tengok kalau yang Quran Android lah, yang Apple saya tak tahulah. Okay. Untuk bacaan Khalil Husari tu, Mahmud Khalil Husari tu, dua jenis. Satu mujawwad, satu murattal. Mujawwad ni maksudnya dia ada makam tarannum sikit dalam tu. Satu lagi murattal. Murattal ni paling perlahan. Untuk orang yang merangkak baca Quran, dia just buka, dengar dan dia fokus saja. Dia akan boleh ikut. Bukan macam zaman dulu. Zaman Umar Al-Khattab terpaksa kena hantar guru Quran ni, dibayar gaji untuk guru Quran. Sebab tu kita akan tengok Abdul Rahman bin Muljam dihantar ke Mesir. Selain pada tu ialah Abu Darda dihantar ke Syam. Ni sahabat-sahabat yang kerja dia ajar Quran. Mana-mana orang Mesir, mana-mana orang Syam yang nak tahu tentang Quran, ni orang yang telah disahkan oleh Amirul Mukminin sebagai pihak yang boleh ajar Quran. Macam kita sekarang, application dah ada satu badan yang jaga. Percetakan Quran, Kementerian Dalam Negeri yang jaga, mengikut kepada negara masing-masing lah, negara muslimin. Maknanya semakin moden zaman. Kita tengok lagi apa yang dia sebut. Dia sebut sini menurut kebanyakan para ulama, teori inilah yang paling tepat, iaitu melihat kepada tempoh zaman sebelum hijrah dan juga selepas hijrah. Kategori yang keempat, muka surat 105, mulahazat tadammun as-surah, melihat kepada keselarasan tajuk setiap surah. 114 surah dikategorikan surah tu. Paling-paling basic pengkategorian ambil dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Bila mana Nabi sebut surah-surah dalam Quran ni ada At-Tiwal, ada Al-Mathani, kemudian Al-Mufassal dan seterusnya lah. 4 kategori tu. Cuma nak sebutnya ialah pengkategorian ikut tema-tema surah ni pun faktor menyebabkan ayat tu digolongkan sebagai Makkiyah dan Madaniyah. Tapi yang ni paling terpencil pandangan ni. Teori berdasarkan kriteria dalam membezakan Makkiyah dan Madaniyah sama ada isi ayat atau surah yang berkaitan. Dinamakan Makkiyah menurut teori ini ialah ayat yang berisi cerita umat para rasul terdahulu, sedangkan yang disebut Madaniyah ialah ayat yang bersifat hukum, hudud, faraid dan sebagainya. Maknanya yang surah-surah yang ada cerita orang-orang dulu ni dikategorikan Makkiyah. Yang ada hukum hakam, yang ada penerangan hukum nikah kahwin, jenayah, hukum apa-apa sajalah, apa nama ni, aiman wan nuzur, iaitu hukum berkaitan dengan sumpah, nazar apa semua ni, semuanya dikategorikan sebagai ayat ataupun surah Madaniyah. Tapi dia kurang tepat, kurang tepat. Sebab ada ayat-ayat yang turun pada Nabi walaupun dah hijrah, ayat-ayat tu dan Nabi dah berada di Madinah, masih lagi membawa cerita orang-orang dulu. Masih lagi ada dalam surah tu ataupun ayat tu cerita orang-orang terdahulu yang menjadi petunjuk. Ianya bukan hanya khusus kepada fasa sebelum hijrah semata-mata. Muka surat 106. Hujah mereka adalah di antaranya riwayat Hisham bin Muhammad bin Sa'ib bin Bishr Al-Kalabi daripada ayahnya Al-Hakim. Setiap surah yang di dalamnya disebutkan hukum-hukum hudud dan faraid adalah Madaniyah, dan setiap surah yang di dalamnya disebut kejadian-kejadian masa lalu adalah Makkiyah.
Okey. 4 kategori yang dah kita lalu ni, tujuan dia apa? Tujuan dia supaya kita baca mana-mana ayat, mana-mana surah, kita tahu surah dan ayat tu nak bercakap tentang apa. Sebenarnya lah, kalau tak ada pengkategorian Makkiyah Madaniyah, tak ada isu pun pada Quran ni. Sebab kalau tengok Quran pada zaman awal, sebelum zaman Uthman bin Affan, yang adanya kita sebut sebagai Quran yang disusunkan dengan kaedah Uthmaniyah ni, okay, pada zaman Uthman bin Affan, sebelum daripada zaman tu lagi, dia tak ada isu ni Makkiyah, ni Madaniyah, dia tak ada. Sebab tu Abdullah bin Abbas yang jadi pakar rujuk Quran pun, dia tak guna perkataan dan istilah ni. Istilah ni datang mutaakhir, datang kemudian. Pembahagian juzu, pembahagian hizib, ini semua datang kemudian. Baris, titik, ini semua datang kemudian. Adakah semua benda ni tak boleh? Semua benda ni membantu orang Islam, khususnya orang Islam yang mutaakhir ni, yang akhir zaman ni, mereka tak bercakap dengan bahasa Arab, mereka tak guna bahasa Arab sebagai bahasa pertuturan. Jadi diorang tak dapat nak tangkap apa yang nak dibawa dalam Al-Quran tu. Cuma nak sebutnya pada kita, semua usaha yang dibuat oleh para ulama ni, membahagi juzu, membahagi hizib, membahagi Makki Madani, tujuannya waktu kita baca Quran, kita nampak ayat tu bercakap tentang apa, ayat tu sebut tentang apa. Bukanlah maknanya waktu kita baca tu kita tahu sepatah-sepatah. Contoh baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, waktu kita sebut perkataan Alhamdu, dia mari perkataan segala puji. Waktu sebut Lillah, tahu ini Allah. Rabbi, tahu ini Tuhan. Al-Alamin, tahu sekalian alam. Dia tak perlu sampai tahap macam tu pun. Kalau tak, kita baca Quran jadi lambat lah. Kita baca Quran tu jadi macam, orang kata apa, merangkak sangat. Poin dia ialah, sebelum kita baca tu, kita dah study apa yang ada dalam ayat tu. Sebab tu kalau tengok kebiasaan para sahabat, hatta Nabi sendiri pun, sebelum baca ayat tu, sebelum baca surah tu, dia telah menghadirkan dalam hati dia surah ni bercakap tentang apa. Itu cara tadabbur juga, yang tak ada dalam buku ni. Tambah zaman kita ni banyak buku rujukan untuk kita baca dulu secara cepat, pantas, sebelum kita baca surah tu secara huruf-huruf, kalimah demi kalimah, ayat demi ayat. Cuma benda ni kita kena lakukan supaya kita akan nampak kesan Al-Quran tu. Kesan Al-Quran tu akan memberi pengaruh dalam diri kita bila mana kita tahu ayat ni baca tentang apa. Jadi kita kena ada tambah baik dalam bab ni. Jangan baca semata-mata, jangan hanya kita fokus nak sebut bagi betul je, tapi juga kena ada usaha untuk bagi nampak ayat ni paling-paling kurang nampak tema dia apa. Al-Baqarah cerita apa, Ali Imran cerita apa, An-Nisa cerita apa, Al-Maidah cerita apa, dan kemudiannya sampailah kepada An-Nas. Jadi benda ni penting, perkara ni penting. Okay. Kemudian kita tengok ciri-ciri ayat Makkiyah. Dia sebut situ ada banyak ciri yang disebut, A sampai K sini. Dimulakan dengan nida, panggilan, seperti ya ayyuhan nas, wahai manusia, dan ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, dan ya bani Adam, wahai anak-anak Adam. Itu yang dah kita lalu tadi. Ciri yang kedua, terdapat lafaz kalla. Dalam ayat tu ada kalla. Perkataan kalla ni telah disebut sebanyak 33 kali. Kalla ini dia membawa maksud penafian. Kebanyakan ayat lah, bila mana ada perkataan kalla ni, dia bermaksud penafian. Nafi sesuatu, nafi ideologi sesat, nafi hukum hakam yang jahiliah, nafi adat jahiliah. Tapi poinnya lah nafi, penafian yang tertinggi. Bukan nafi main-main, tapi nafi yang serius. Itu maksud kalla. Yang ketiga, C,
mengandungi ayat-ayat sajadah yang disunatkan untuk sujud tilawah jika membacanya. Terdapat 15 tempat dalam Al-Quran. Kebanyakan surah-surah yang ada sajadah ni, ianya ialah petunjuk surah tu ialah surah Makkiyah, surah yang turun sebelum hijrah Nabi ke Madinah Al-Munawwarah. Bila mana kita jumpa ayat tu, maka kita kena sujud, sunat untuk kita sujud. Contoh paling mudah ialah surah Sajdah. Sebab tu pada hari Jumaat disunatkan untuk membaca surah Sajdah dengan Al-Insan, tapi tak dibuat secara berturut-turut. Maknanya dalam sebulan sekali ataupun sebulan 2 kali. Yang tu bagus. Dia ada sebab para ulama kaji kenapa Nabi ni dia baca Al-Insan, kenapa Nabi ni dia baca As-Sajdah. Pertama, kita dah tahu salat subuh ni pada zaman Nabi dan juga pengamalan sahabat, ianya ialah salat yang kadar bacaan Al-Quran tu agak panjang pada salat-salat lain. Agak panjang berbanding Maghrib, agak panjang berbanding Isyak. Sebab tu kalau kita tengok sebahagian para sahabat, mereka ada surah yang mereka khususkan untuk dia orang baca pada waktu subuh. Terutamanya sahabat yang jadi pemimpin, yang jadi Amirul Mukminin. Contoh Umar Al-Khattab mengkhususkan untuk baca surah Yusuf pada salat subuh. Banyak para sahabat perasan Umar ni kalau salat subuh dia jadi imam, dia baca Yusuf habis. Dia baca surah Yusuf habis. 2 rakaat tu baca habis 110 ayat lebih ataupun 111 ayat daripada surah Yusuf ni, bagi 2 rakaat tu. Nak sebut pada kita bahawasanya salat subuh itu ditunaikan dalam keadaan kadar bacaan dia panjang. Berbeza dengan zaman kita, sebab zaman kita orang ada komitmen. Orang ada komitmen kerja, orang ada waktu yang dia kena tepati. Jadi kita agak sukar nak buat benda tu, melainkan pada hari-hari yang lapang lah. Cuma nak katanya, ianya menjadi santapan awal di pagi hari. Nabi baca Sajdah, Nabi baca Al-Insan. Dalam surah Sajdah ni apa benda yang ada dalam surah tu? Yang paling obvious sekali yang ada dalam surah Sajdah tu ialah tentang ayat ada sekelompok manusia yang menjauhkan diri mereka daripada tidur untuk bangun dan bangkit pada waktu malam, berdoa pada Tuhan. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Itu poin dia. Sebab tu para ulama sebut poin bagi surah Sajdah ni ialah khaufan wa tama'a. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Berdoa kepada Tuhannya dalam keadaan takut dan juga berharap. Tama'a ni sebahagian orang terjemah tamak ataupun lobo kepada perhatian Tuhan. Bangkit pada waktu tu ialah untuk berdoa, menjauhkan lambung dia, menjauhkan badan dia daripada pembaringan, semata-mata nak bangkit untuk berdoa pada Tuhan. Berdoa tu maksudnya semayang lah, semayang dan berdoa sekali. Tahajud lah maksud dia. Cuma nak sebut pada kita bahawasanya Nabi ni dia macam nak encourage orang, dia macam nak, orang kata apa, nak kempen pada orang, ambil lah bahagian pada malam, hidupkan malam tu. Dan macam nak beri berita gembira juga pada orang-orang yang dah datang solat subuh dengan dia ni. Siapa-siapa yang bangkit, itulah orang-orang yang benar-benar menunjukkan sikap nak pada rahmat Tuhan. Dengan sebab dia berdoa pada Tuhan khaufan wa tama'a, rakaat kedua dia ada surah Al-Insan. Surah Insan ni ialah pendetailan nikmat-nikmat syurga bagi orang yang telah meninggalkan nikmat sedapnya tidur pada waktu malam. Itu hubung kait dia. Itu hubung kait dia. Jadi ini ialah benda yang penting ataupun benda yang mustahak bila mana kita nak baca Quran. Sebab sebaik-baik pembacaan Quran ni dalam salat. Sebab tu kita tengok doa yang telah dielokkan oleh Imam An-Nawawi untuk mengamalkannya. Imam Nawawi berpandangan doa ni okey untuk kita amalkan.
iaitu Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhuma nussina. Ramai orang baca nasina sini. Mungkin sebab nasyid tu daripada kecil lagi biasa dengar dengan nasina. Nussina maksudnya ialah dilupakan oleh Tuhan. Warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Sebab dalam doa tu minta pada Tuhan, ya Allah, berikanlah kami rezeki untuk baca Quran pada waktu malam. Maksud baca Quran pada waktu malam tu ialah membacanya dalam salat qiyam. Tak banyak rakaat tak apa, tapi kadar bacaan dia panjang. Buat 2 rakaat je tahajud, tapi bacaan dia panjang. Tuan-tuan fikirlah macam mana, ejahlah macam mana supaya kalau kita bangun tahajud ni, kita baca Quran tu agak panjang pada salat-salat lain yang kita lakukan dalam sehari tu. Maknanya hari ni segala salat-salat yang kita nak lakukan ni, kita bangkit malam tu, jadikanlah itu bahagian yang paling panjang untuk dibaca. Boleh buka Quran waktu kita qiyam tu, kita buka Quran. Kalau kita rasa macam tak suka dengan kaedah pakai telefon ni, tuan-tuan beli reha tinggi, tuan-tuan beli Quran besar, buka, letak tepi-tepi kita, siap-siap, bergerak sikit dimaafkan, dan tak ada masalah pun. Benda tu memang berlaku pada zaman Nabi. Sebab tu ada asar Aisyah radhiyallahu anha, dia bangkit malam, dia ada lembaran-lembaran dia yang dia pegang waktu dia qiyam. Quran lah dia pegang, dia tengok. Walaupun dia sahabat, walaupun dia isteri Nabi, tapi sebab tu kerana perbuatan Aisyah tu, ada sebahagian para ulama dia sebut afdal membaca Al-Quran daripada mushaf, termasuk dalam salat, untuk salat sunat saja. Tu kena perhati dulu. Bukan salat fardu salat sunat sahaja. Maknanya kalau kita nak baca Quran dalam salat sunat ni, kita tengok pada lembaran. Tapi pandangan ni ialah pandangan je lah. Nabi tak suruh macam tu pun. Sebab Nabi sendiri waktu Nabi bangkit qiyam, Nabi baca melalui hafalan dia. Cuma golongan yang kata tengok dengan mushaf ni afdal, bila mana dibawakan riwayat Nabi bangkit malam, Nabi baca daripada hafalan. Apa hujah balah dia orang? Hujah balah dia orang ialah apa yang ada dalam surah Al-Qiyamah, iaitu Allah Ta'ala kata, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, inna alaina jam'ahu wa qur'anah, fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Allah Ta'ala sebut kepada Nabi, jangan tergesa-gesa menggerakkan lidah kamu, kami telah himpunkan hati kamu untuk tak lupa Quran. Ayat tu khusus pada Nabi. Sebab tu Nabi dia boleh baca dalam keadaan dia tak tengok. Ini ialah khususiah mukjizat yang Tuhan beri pada Nabi. Dia tak lupa Quran. Walaupun ada riwayat Nabi mengimamkan salat para sahabat, tertinggal satu ayat, sehingga Nabi ditegur oleh Ubay bin Ka'ab. Tapi dia bukan menjadi kebiasaan. Dia nak tunjuk pada kita, Nabi ni ada sifat basyariah. Ikut kadar kemampuan orang. Orang yang hafal Quran, dia rasa dia ingat, dia bacalah dalam keadaan hafalan. Orang yang tak hafal, tapi dia nak baca juga, dia bukalah mushaf dia. Mudah je. Dia bukan benda yang payah. Jangan rigid sangat. Jangan ajar orang beribadah dalam keadaan payah dan penat. Sebab ada sebahagian orang, kita tak boleh qiyam kalau pegang Quran ni. Akhirnya dia qiyam dengan ayat-ayat lazim sampai sudah, sampai ke mati dia qiyam dengan ayat tu je. Atau lebih teruk lagi, dia tak qiyam sebab tunggu nak ingat Quran, tak ingat-ingat lagi. Jadi jangan melarikan orang dengan benda macam tu. Gunalah apa kemudahan yang Tuhan beri untuk kita menjadi golongan yang betul-betul menghidupkan malam dengan membaca Al-Quran dalam salatnya. Dalam salat. Sebab sebaik-baik waktu untuk membaca Quran ni lah dalam salat. Selain daripada baca luar ni boleh juga. Cuma nak sebutnya baca dalam salat ni dia lagi membekas. Sebab apa? Kita sedang beribadah. 2 ibadah kita duk buat. Satu salat, yang kedua ialah membaca Quran. Sebab tak dapat dinafikan, antara ibadah yang paling besar dan berpengaruh dalam hidup seorang Muslim ni
ialah salat. Sebab tu tuan-tuan tengok, satu orang lepas pada dia masuk Islam pada zaman Nabi baik, biasanya benda pertama yang akan diajar ialah salat. Disuruh untuk faham salat. Sebab tu saya menarik isu ni. Ada satu orang dia buat hantaran di FB. Dia buat satu perbandingan dengan zaman moden supaya kita faham. Mula-mula dia bawa satu isu. Kenapa kedai-kedai yang jual device ni, yang jual telefon, yang jual tablet, yang jual laptop ni, kita pergi kedai tu, dia akan pamerkan laptop tu atas meja tu, atas meja pameran tu. Kita boleh tarik, tengok, pegang, buka kiri kanan. Waktu tu kita menilai nak beli yang mana. Siap ada kajian daripada barat. Kebanyakan orang dia beli telefon ni lepas pada dia pegang, dia tengok apa semua, lepas tu dia beli. Dia minat features dia apa. Okay. Lepas tu dia buat bandingan. Dia ni satu orang yang buat menyusun kitab tafsir sebenarnya di FB, tapi saya suka posting dia. Dia kata kenapa orang baru masuk Islam, benda pertama yang dia kena rasa ialah salat. Salat ni ialah produk yang paling terbaik untuk memberi rasa Islamnya satu orang tu. Untuk menambahkan rasa Islamnya satu orang tu, dia kena tengok salat ni, dia kena rasa, dia kena masuk dan buat salat tu. Orang baru masuk Islam, dia tak diajar untuk okey, bayar zakat dulu. Tak lagi. Okey, test puasa dulu. Ataupun terus umrah terus. Ataupun haji. Tak. Tapi dia disuruh untuk salat. Sebab tu Muaz bin Jabal, waktu Nabi hantar ke Yaman, Nabi suruh dia ajar orang-orang Yaman ni untuk syahadah. Lepas pada tu suruh salat. Lepas pada tu baru buat masjid. Perkenalkan dia orang dengan salat. Biar dia orang rasa salat. Biar dia orang dapat rasa salat tu. Jadi ianya benda penting, benda yang mustahab. Satu orang yang tak pernah salat, lalu dia diberikan test untuk salat, tapi dengan syarat dia kena ada bimbingan lah. Dia kena tahu takbiratul ihram macam mana, dia kena ada tahu teori itu dulu. Lepas pada tu dia buat dan dia akan rasa kesannya dalam diri dia. Cuma kita yang dah Islam pada kecil ni, mungkin kita tak rasalah kesan tu. Orang baru masuk Islam, dia akan rasa kesan ni. Perbezaan pola hidup, benda yang paling first akan dia rasakan. Bahkan benda ni pun saya pernah tanya daripada mana-mana orang. Bahkan tuan-tuan boleh tengok, banyak sekarang dokumentari orang-orang yang non-Muslim yang masuk Islam ni. Benda pertama sekali yang dia akan rasa waktu dia salat, maknanya solat pertama yang didirikan selepas daripada masuk Islam, ialah kestabilan emosi yang tak pernah dirasa sebelum dia masuk Islam. Dia punya emosi dia ni, dia drop berada pada bahagian yang paling tenang, terutamanya pada waktu sujud tu. Dalam banyak gerakan ni, terutamanya waktu sujud, dia akan rasa benda tu. Kita orang Islam yang dah selalu sembahyang ni, kita tak rasa benda ni, kita tak akan nampak benda ni. Sebab benda ni kita buat hari-hari. Tapi orang yang first masuk Islam, dia akan rasa. Dia macam satu orang yang beli telefon, dia akan rasa telefon baru dia dengan telefon lama yang dia pakai. Dia akan rasa perbezaan yang ketara sangat. Sebelum ni dia hidup tanpa salat. Sekarang ni dia hidup dia dengan salat. Okey, ada beza yang sangat ketara. Jadi Nabi dia plus lagi. Salat tu plus lagi dengan Quran. Tambah lagi dengan Quran. Sebab tu ada hadis yang diriwayatkan. Kalau tak silap hadis ni riwayat daripada Muslim ataupun riwayat daripada Abu Daud, iaitu doa ketika mana satu orang ni dibelenggu serabut yang luar biasa, tak tahu nak pergi mana. Apa dia doa yang Nabi ajar kepada kita untuk kita buat? Iaitu doa yang berbunyi, Allahumma inni abduk wa ibnu abdik wa ibnu amatik nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik
aw ista'tharta bihi fi ilmi al-ghaib 'indak an taj'al al-Qur'ana rabi'a qalbi. Saya nak ambil poin di situ. Wa nura sadri wa jalaa huzni wa dhahaba hammi. Doa ni Nabi ajar pada kita waktu kita serabut, kita baca doa ni. Dia agak panjang sikit, tapi kalau tuan-tuan hafal, tengok makna dia, tuan-tuan akan nampak dekat mana Nabi arahkan kita untuk kita cari ketenangan tu. Mula-mula sekali dalam doa tu, Allahumma inni abdu, wahai Tuhan, aku ni hamba-Mu. Ibnu abdik, anak kepada hamba-Mu iaitu Nabi Adam. Ibnu amatik, anak kepada hamba perempuanmu iaitu Hawa, isteri Nabi Adam. Nasiyati biyadik, ubun-ubunku ini dipegang olehmu. Madin fiyya hukmuk, berlalulah segala hukum ke atas diri aku. Adlun fiyya qada'uk, adillah kamu dalam menetapkan hukum padaku. As'aluka bikulli ismin huwalak, aku bermohon padamu dengan segala nama yang dinisbahkan pada kamu. Au anzaltahu fi kitabik, atau yang pernah diturunkan dalam kitab-kitab terdahulu. Au 'allamtahu ahadan min khalqi, atau yang pernah kamu ajarkan pada mana-mana makhluk kamu. Au ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi 'indak, ataupun yang kamu simpan nama tu di alam ghaib, di perbendaharaan ghaib yang kami tak tahu lagi. Poin dia ialah antaj'alal qur'ana rabi'a qalbi, wahai Tuhan, jadikan Quran itu penenang kepada perasaan kami. Macam mana kita nak dapat kesan pada doa ni? Kalau kita baca saja tak faham makna, kita tak tahu lepas baca doa ni nak pergi ke mana. Okay. Sebab Nabi sebut dalam doa ni, Nabi kata antaj'alal qur'ana rabi'a qalbi, jadikan Quran itu ialah seperti mana musim bunga yang begitu cantik, yang orang suka pada musim tu. Orang Arab dia suka musim tu. Sebab musim ni tak panas, tak sejuk, tak hujan, tak terlalu terik matahari. Dia suasana yang baik. Jadikan Quran macam duduklah musim tu. Wajala huzni, dan pengangkat, penerang kepada kesedihan aku. Wadhahaba hammi, dan penghalau kepada duka cita aku. Okay. Waktu kita baca doa ni, Nabi kata baca waktu serabut, tak tahu nak buat apa dah, baca doa ni. Apa action seterusnya lepas daripada baca doa ni? Ambil Quran dan bacalah Quran. Itu action seterusnya. Sebab kita minta pada Tuhan, wahai Tuhan, jadikan Quran itu ialah penenang kepada perasaan. Tapi kalau baca je doa, Quran tak capai lagi, susah. Doa tu tak berfungsi. Doa tu dia kurang. Okay. Jadi lepas kita kenal semua benda ni kan, Makkiyah, Madaniyah ni, poin dia lah nak bagi faham Quran ni cerita tentang apa. Okay. Sebab tu saya nak promote pada tuan-tuan dan puan-puan, cari satu buku ni. Kita kena ada buku ni sebelum kita baca Quran. Maknanya kalau kita nak baca Quran, sebelah Quran kita tu kena ada buku ni, iaitu buku ni, Kompas 114 ni. Buku ni mustahak untuk orang Malaysia. Allah Ta'ala berkati penyusun dia ni, Syahari Abdul Rahman, Ustaz Syahari Abdul Rahman. Ini buku ni, dia dah buat jadual siap. Setiap surah tu, apa dia punya main point dia. Ayat 1 sampai sekian, ayat ni sampai sekian. Dia dah buat pengkategorian. Jadi tuan-tuan, sebelum baca Quran, sebelum baca mana-mana surah, buka je buku ni sekejap. Sebab penerangan untuk setiap surah hanya satu muka surat, dua muka surat je. Bukan dia terang sampai 10 muka surat. Pendek, ringkas. Cuma yang jadi tebal ni sebab yang awal-awal tu dia cerita sejarah Quran turun macam ni, ada berapa pengkategorian. Tapi buku ni bagus. Saya dah guna ni daripada sebelum datang Perlis lagi, buku ni. Sekarang dah ada cetakan baru, dah ada kulit lain. Yang ni cetakan lama ni. Yang ni cetakan 2019. Okay. Cuma nak katanya, banyak input yang saya ambil. Hatta yang saya kuliahkan tafsir ke apa, saya ambil daripada ni. Kalau tak sempat apa semua pun, buka pada ni juga. Jadi saya rasa amat rugi kalau buku ni tidak dimasyarakatkan. Saya tak ada apa-apa portion dan persen pun dalam promosi buku ni. Tak ada apa-apa pun. Tuan punya buku pun tak tahu kita duduk cakap tentang buku ni. Cuma saya rasa buku ni perlu
disampaikan pada semua orang. Dan dia akan sebut sikit fadilat-fadilat. Dan alhamdulillah setakat kita tengok fadilat-fadilat yang disebut, semuanya fadilat yang masih lagi berada pada hadis yang boleh diterima, bukan hadis yang problem. Cuma saya rasa mustahak. Contoh, dia akan contoh surah Yusuf, dia akan letak status Makkiyah, jumlah ayat 111, jumlah kalimah 1746, jumlah huruf 7116, 7166. Kenapa dia sebut sampai jumlah huruf ni? Sebab dia nak bagi kita semangat. Dalam hadis Nabi sebut, siapa yang baca Quran satu huruf 10 pahala. Tuan-tuan boleh bayang, tuan-tuan baca surah Yusuf 7166 huruf kali 10, 70,000 pahala untuk orang yang baca. Jadi dia akan rasa semangat. Kalau dia tak boleh habis 100 belah pun, 100 ayat pun jadi, ataupun 50 ayat pun jadi, ataupun paling basic dia baca 10 ayat. Lepas tu dia akan sebut nama surah berdasarkan daripada apa. Dia buat poin siap, 4 poin, 5 poin. Objektif surah apa dia, sirah surah apa dia, munasabah ataupun hubung kait surah ni dengan surah-surah sebelum ni. Lepas pada tu dia akan buat sinopsis ayat dan organisasi surah. 1-2 muka surat saja, cukup mudah. Maknanya kita baca tak sampai 5 minit sebelum kita baca surah tu, untuk kita nampak, kita simpanlah kepala. Waktu kita sampai ayat ni, okey, ayat ni nak cerita tentang ni. Sebab kalau tuan-tuan nak baca terjemahan, dia ambil masa. Boleh nak baca terjemahan, tapi dah ada orang susun macam ni, dia lagi baik dan dia lagi bagus lah, lagi ringan untuk kita dapatkan maklumat. Okay. Jadi untuk ciri-ciri ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah ni, kalau kita tengok secara umumnya, ianya ialah benda yang orang kata apa, yang maklum, kita boleh baca sendiri. Saya tak nak mengulangi membaca balik. Cuma nanti mungkin kita akan sambung dekat ciri-ciri ayat Madaniyah lah. Cuma nak sebutnya ialah poin utama untuk kita baca buku ni ialah untuk kita dapat rasa seronok waktu kita baca Quran. Tu je. Itu poin utama ni. Jadi rasanya kita berpada situlah untuk pagi ni. Saya tak larat nak tekan suara saya. Okey. Jadi kita berpada situ je untuk pagi ni. Saya nak simpan, malam ni ada lagi kuliah. Okey. Jadi saya berhenti sinilah ciri-ciri ayat Madaniyah ni. Moga Allah Taala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.